Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ini kumpulan kami akan bentangkan subjek sejarah dan tawarikh Islam, iaitu kami daripada grup 4, iaitu tajuk sejarah filosofi era Nabawi. Okay, ini ahli kumpulan kami. Yang pertama sekali iaitu saya, Muhammad Khairul Syekh Ahmad, nombor matrik A197308. Dan yang kedua, member saya Muhammad Aiman Hakimi bin Muhammad Farid, nombor matrik A197249. Dan kawan saya yang ketiga, Aiman Syafiq bin Kaspoini, nombor matrik A197288. Dan yang terakhir, Ahmad Faruqi bin Mustafa, nombor matrik A187192. Okey, pengenalan filosofi. Ini terbagi kepada dua pandangan, iaitu pandangan menurut Islam dan pandangan menurut Barat. Untuk pandangan menurut Islam, filosofi dalam Islam bukan sekadar memberikan bantuan materi kepada mereka yang memerlukan, tetapi juga merupakan tanggungjawab moral dan sosial yang diatur oleh prinsip-prinsip ajaran agama seperti konsep zakat, infak dan sedekah. Menegaskan pentingnya berkongsi kekayaan untuk mengurangkan ketidakseimbangan sosial. Dalam Islam juga, filosofi bukan hanya suatu tindakan kebajikan, tetapi ia juga gaya hidup yang adil dan saksama dan penuh kasih sayang. Dan nilai-nilai ini tercermin dalam ajaran Nabi Muhammad SAW dan amalan sosial umat Islam pada zaman Nabawi. Okay, menurut pandangan Barat, dalam konteks Barat, filantropi sering dikaitkan dengan aktiviti sukarela atau amal atau sumbangan keuangan kepada organisasi, amal dan yayasan. Walaupun terdapat nilai-nilai kemanusiaan yang dihormati, pendekatan ini cenderung lebih bersifat individu dan kadang-kadang terpisah dari nilai-nilai keagamaan. Filosofi Barat sering menekankan kebebasan individu untuk menyokong penyebab atau projek tertentu mengikut nilai-nilai dan kepentingan peribadi. Secara umumnya, filosofi Barat ni lebih berfokus pada penyelesaian jangka pendek dan memberdayakan individu tanpa selalu terikat pada kerangka nilai agama tertentu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aiman Hakimi bin Muhammad Farid, nombor matrik A197249, akan membentangkan tajuk sejarah ekonomi pada zaman Rasulullah SAW. Ketika zaman Rasulullah SAW, baginda telah memfardukan zakat. Ini berdasarkan daripada sebuah hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah SAW mengutuskan Muaz radhiyallahu anhu ke Yaman. Nabi SAW berpesan kepada sahabat itu agar diajarkan kepada penduduk Yaman, sesungguhnya Allah SWT memfardukan sedekah, iaitu zakat, ke atas harta mereka, diambil daripada orang kaya di kalangan mereka dan dikembalikan kepada orang miskin di kalangan mereka. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Seterusnya, Rasulullah SAW telah mengharamkan riba. Ini berdasarkan di dalam ayat Al-Quran, iaitu surah Al-Imran ayat 130, yang bermaksud, wahai orang yang beriman, janganlah kamu makan atau mengambil riba dengan berlipat ganda, dan hendaklah kamu bertakwa kepada Allah supaya kamu berjaya. Dan yang terakhir, Rasulullah SAW telah menjalankan pertanian dan perdagangan. Antara contoh pertanian ialah Rasulullah SAW telah menanam anggur, kurma, badam, dan bahan-bahan tersebut akan diberikan kepada penduduk Madinah untuk dimanfaatkan kepada mereka. Dan yang terakhir, Rasulullah SAW telah menjalankan perdagangan seperti emas, zamrud, perak dan kurma ke Syam dan sebagainya. Slide yang seterusnya ialah perkembangan filantropi. Zaman Nabawi atau zaman kehidupan Nabi Muhammad SAW di kota Madinah selepas berhijrah dari Mekah memperlihatkan pelbagai bentuk dermawan yang mempengaruhi dan memotivasikan masyarakat Islam pada ketika itu. Walaupun konsep filantropi mungkin tidak digunakan secara eksplisit, tapi tindakan Rasulullah SAW dan para sahabat menunjukkan semangat perkongsian
penyayang dan juga pemerkasaan yang mencerminkan nilai-nilai dermawan. Salah satu rukun utama dermawan dalam Islam ialah konsep zakat dan juga sedekah. Yang pertama, zakat. Zakat merupakan kewajipan untuk membayar sebahagian daripada harta kita kepada orang yang memerlukan, dan sedekah merupakan suatu sumbangan secara sukarela. Kedua-dua ini adalah manifestasi konkret daripada prinsip berkongsi harta, dan daripada kedua-dua ini akan dapat mengurangkan jurang sosial. Yang kedua ialah Baitul Mal. Sejarah mencatatkan bahawa Baitul Mal yang merupakan sebuah institusi kewangan negara dalam Islam. Baitul Mal ditugaskan untuk memberi bantuan sosial dan juga ekonomi kepada fakir miskin, anak yatim dan juga kumpulan lain yang lemah. Baitul Mal mencerminkan tanggungjawab negeri terhadap kebajikan rakyatnya, sekaligus menunjukkan keprihatinan Islam terhadap pemerkasaan masyarakat melalui pendekatan kolektif. Seterusnya, aplikasi filantropi. Penerapan dermawan dalam kalangan manusia menunjukkan kepelbagaian perbuatan baik yang boleh dilakukan oleh individu untuk mewujudkan impak positif kepada masyarakat. Salah satu bentuk filantropi ataupun dermawan yang paling biasa ialah dengan membuat sumbangan kewangan kepada pertubuhan bukan untung ataupun yayasan kebajikan. Melalui sumbangan kewangan ini, seseorang individu tu boleh menyokong pelbagai inisiatif sosial, sama ada daripada bantuan kemanusiaan dalam bencana alam kepada pembangunan program pendidikan untuk masyarakat yang kurang bernasib baik. Menderma kewangan adalah salah satu aspek dermawan. Akan tetapi terdapat juga pelbagai bentuk penlibatan secara langsung yang boleh dilakukan oleh individu. Poin yang kedua ialah sektor pendidikan. Membantu sektor pendidikan juga merupakan satu bentuk kedermawanan yang amat dihargai. Selain membuat sumbangan kepada beasiswa, individu boleh menyokong program pendidikan dalam komuniti setempat atau menyumbang kepada pembinaan kemudahan pendidikan baharu. Kedermawanan pendidikan berpotensi untuk memberi impak jangka panjang kepada pembangunan masyarakat dan generasi akan datang. Seterusnya adalah kesan filantropi pada era Nabawi. Terdapat dua kesan, iaitu pada zaman sebelum kedatangan Nabi Muhammad dan selepas kedatangan Nabi Muhammad SAW. Kesan yang pertama pada zaman sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW ialah ekonomi Madinah telah dikuasai oleh golongan Yahudi. Kesan yang kedua, mereka merupakan usahawan dan petani dan juga peniaga yang berjaya tetapi mengamalkan amalan riba. Kesan yang ketiga pula ialah pada zaman ini kaum Aus dan Khazraj merupakan petani yang miskin. Dan kesan yang terakhir sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW adalah pada zaman ini kurma adalah bahan utama dagangan kerana tanah Madinah amat bersesuaian untuk tanaman ini. Seterusnya adalah kesan filantropi pada era Nabawi selepas kedatangan baginda Nabi Muhammad SAW. Selepas kedatangan Nabi Muhammad SAW, kegiatan ekonomi telah dikuasai sepenuhnya oleh golongan Muhajirin dan Ansar. Seterusnya, mereka juga mengamalkan pertanian dan perdagangan yang mengikuti syarak. Dan terakhir sekali ialah amalan riba telah diharamkan pada ketika itu. Secara kesimpulan, penuntut dia sebagai pewarisan yang bernilai dari zaman Nabawi.
Filantropi Islam masih terus menerangi perjalanan umatnya hingga hari ini. Nilai-nilai zakat, infak, wakaf dan perhatian terhadap golongan yang lemah menjadi asas kukuh bagi masyarakat Muslim untuk turut serta dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Itu saja daripada kumpulan kami. Terima kasih.